Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memulakan kita punya lecture untuk semester Oktober 2021 sehingga Februari 2022. Untuk subjek ini, MKT 243 Fundamentals of Marketing. Kita ada a total of 10 chapters berdasarkan lesson plan yang telah saya berikan dalam Google Classroom. So please refer, and then kita ada 10 chapters sepanjang semester ni. Untuk lecture memang saya plan untuk buat recording, jadi tolong maklumkan kepada kawan-kawan yang terlepas pandang. Untuk tutorial baru kita akan adakan live class. Okey, jadi berbalik kepada kita punya main agenda hari ini, kita akan belajar, we are going to learn on the basics of marketing. Apakah asas-asas dalam pemasaran, sama ada sesuatu barangan ataupun produk. This is an introduction to marketing. Okay, so this is the learning objective for the first chapter. There are 5 learning objectives. The first one is to define the term marketing. Okay, kita akan tengok what is the actual definition of marketing. Apa yang dimaksudkan dengan pemasaran. And then the second learning objective is to describe core concepts in marketing. Okay, untuk core concept ni kita akan belajar 5 perkara, 5 core concept dalam marketing. Dia ada satu gambar rajah untuk memudahkan anda semua ingat what is actually core concepts in marketing. And then the third learning objective would be to describe 4 marketing management philosophies. Okay, dia ada 4 jenis marketing philosophies. Apa yang perlu kita faham adalah filosofi-filosofis ni dia bergantung kepada situational punya konsep. Sekejap lagi saya akan explain. And then the fourth would be to discuss the differences between sales and market orientation. Kita akan tengok perbezaan di antara, selalunya orang akan cakap, okay, marketing ni equals to sales. Sebenarnya dari segi konsep, marketing bukan sales semata-mata. Marketing dan sales adalah dua perkara yang seakan-akan sama, tetapi objektif dan juga ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan sekejap lagi membezakan antara satu sama lain. So please set your mind. Sales is not equals to marketing. Not actually, tak semestinya sales equals to marketing. And then the last learning objective for the first chapter will be to describe several reasons for studying marketing. Okay, memandangkan kita semua adalah pelajar-pelajar untuk diploma in business studies, especially in transportation. Di sini kita akan tahu kenapa kita perlu belajar marketing, sebabnya marketing ni adalah salah satu cabang or field in our career nanti. Dia adalah salah satu cabang yang kita boleh explore dan juga expand kita punya pengetahuan dan juga kita punya career opportunities. Okay, so enough with the learning objective. We are moving to the first learning objective, which is okay, so this is marketing sebenarnya dia ada dua facets ataupun dua dimensi. Kita boleh tengok dari segi pertamanya, dari sebelah kiri ni, dia marketing ni menurut setengah pihak ia adalah satu falsafah ataupun filosofi. Dia ada satu pemahaman dalam menjalankan perniagaan. It's dari segi, dari satu konteks, it's also an attitude ataupun dari bagaimana kita nak mengendalikan sesuatu kehendak ataupun keperluan itu dari segi attitude. And then a perspective and also a management orientation. Boleh tengok dari segi ataupun dari kacamata sesebuah perniagaan yang dijalankan. Jadi salah satu untuk kita mencapai keempat pemahaman ini, marketing ni dia adalah a set of activities. 4 aktiviti ni dijalankan untuk mencapai keempat pemahaman tadi. Okey. Untuk marketing ni, apa yang penting untuk awak ingat sehinggalah habis pelajaran ini sampai ke chapter 10 nanti, apa-apa berkaitan dengan marketing,
kamu kena ingat the main core of marketing, which is 4 P's. 4 P's adalah 4 P. P yang pertama adalah product, P yang kedua adalah pricing, P yang ketiga is promotion, and then the last P would be distribution. Tapi dalam konsep 4 P's ni, ia adalah place. 4 P's. Okay. Jadi keempat-empat marketing dalam konsep marketing ni dia dikenali sebagai marketing mix 4 P's. Okey, keempat-empat perkara ni adalah penting untuk kita faham sebabnya berdasarkan your assignment, you are going to discuss the marketing mix for your product. Dalam contoh assignment awak nanti, awak kena buat in terms of sanitizer product. Okay. Jadi keempat-empat perkara ini perlu awak fahami supaya bila awak buat marketing plan nanti, awak boleh jelaskan satu persatu. Okay, so this is the next slide is about definition of marketing. According to American Marketing Association, AMA, marketing is an organizational function and set of process for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders. Okay, American Marketing Association dia mendefinisikan marketing ni sebagai salah satu fungsi dalam sesebuah syarikat ataupun perniagaan dan ia melibatkan proses-proses daripada penghasilan. Bila produk tu dah dihasilkan, kalau ia tidak dipasarkan kepada pengguna, macam mana kita nak mencapai keuntungan dan memastikan produk tersebut memenuhi kehendak pelanggan. Jadi di sini peranan marketing menurut AMA adalah creating, communicating dan delivering value. Jadi kita mencipta sesuatu nilai, kita memaklumkan kepada pengguna melalui pemasaran dan kita menghantar ataupun menghasilkan sesuatu nilai tersebut bagi memenuhi kehendak pelanggan. Dalam marketing ni, the most important part adalah customer satisfaction. Ini yang dimaksudkan dengan ayat kedua itu, for managing customer relationship in ways that benefit the organisation and its stakeholders. Apabila kita ada satu hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun pengguna servis kita, kita secara tidak langsung dapat ditafsirkan sebagai having a good relationship with our customer. Okay, Kotler ni adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam dunia perniagaan. Dia mentafsirkan marketing sebagai a social and managerial process whereby individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others. Kiranya ia adalah satu proses yang melibatkan interaksi sosial. Kita kena dalam satu marketing punya plan, kita kena interact with each other dalam team members dalam sebuah syarikat. Kita kena brainstorm ideas, kita kena dapatkan pendapat semua orang, and then a managerial process tu kiranya proses penghasilan barangan daripada mula plan sampailah ia dihasilkan sehingga ia hendak dipasarkan. Dan proses-proses ini dilakukan dengan mengambil kira pendapat individu dan juga kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam memastikan penghasilan sesuatu produk itu sampai kepada pengguna. Itu yang dimaksudkan dengan marketing menurut Kotler. Okay, so this is the other definition yang diperoleh daripada buku teks. Marketing consists of performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to user. Saya percaya pada semester lepas untuk subjek PPT 150, kamu semua telah belajar berkenaan dengan how goods are being produced dan selepas produk tersebut dihasilkan, bagaimana ia dipasarkan dengan menggunakan transportation. Jadi, salah satu marketing proses yang terlibat selain daripada transportation adalah proses pemasaran, memastikan produk-produk yang dihasilkan sampai kepada pengetahuan pengguna. Alright, other definition includes marketing is a process of planning and executing the conception, pricing and promotion
and distribution of ideas, goods and services, to create exchanges. Dekat sini kata ni adalah to create exchanges that satisfy individual and organizational objective. Okay, untuk yang perkara yang kedua ini, dia adalah satu marketing secara definisi yang lain adalah satu proses untuk proses merancang dan juga bagaimana kita nak melancarkan perancangan kita tersebut dengan kena pasti konsep sesuatu produk tersebut, kita yang tentukan harga yang akan dikenakan. Lagi selain itu, dari segi bagaimana kita nak pasarkan atau kita nak promosikan produk-produk ataupun services tersebut, dan juga bagaimana kita mengambil kira idea-idea team members ataupun idea-idea yang dihasilkan untuk menghasilkan produk yang boleh memenuhi kehendak pelanggan dan juga memenuhi objektif sesebuah organisasi. Okay, so the last definition would be marketing is that of an individual and organizational activities aimed at facilitating exchanges within a set of dynamic environmental forces. Okay, satu lagi saya nak tekankan berkaitan dengan marketing ataupun pemasaran ni, dia adalah satu proses di mana kita exchange ataupun berlaku pertukaran demi memenuhi kehendak dan juga keperluan masing-masing. Saya bagi contoh, misalnya saya menjual barangan, contohnya saya menjual telefon dan kamu sebagai pelanggan saya, kita akan buat exchange di mana saya bersetuju untuk menjual telefon kepada kamu dengan pertukaran dari segi nilai wang ringgit. Contohnya saya menjual telefon berharga RM1,000. Jadi kamu nak beli telefon daripada saya, iaitu penjual telefon. Jadi exchange yang berlaku antara kita adalah saya memberi telefon kepada kamu dan kamu membayar menggunakan wang ringgit. So dia ada satu proses penukaran ataupun pertukaran value ataupun nilai sesuatu barangan dengan sama ada wang ringgit ataupun perkara-perkara lain. Okay, so macam saya kata tadi, marketing mix ataupun 4Ps ni sangat penting dalam marketing. Jadi I really hope that everyone will be able untuk ingat 4 perkara penting ni. Bila awak nampak perkataan marketing, this is the key word ataupun pemahaman awak yang akan membawa awak jauh. Kalau awak boleh explain these 4Ps, iaitu P yang pertama adalah produk, iaitu barang ataupun servis yang dihasilkan. P yang kedua adalah price, penentuan harga berdasarkan produk yang telah dihasilkan. Setelah produk dihasilkan, the third P will be promotion. Bagaimana kita nak war-warkan kita punya produk ataupun servis tersebut. Bila kita nak memenuhi kehendak pelanggan, kita kenalah mewar-warkan kita punya produk ataupun services ataupun perkhidmatan kita supaya dapat memenuhi keperluan ataupun kehendak pelanggan. And then the last P would be place or distribution. Bagaimana kita nak tentukan sesuatu barangan ataupun produk ataupun servis tersebut sampai kepada pengguna. Tak kiralah sama ada menggunakan platform online ataupun boleh beli secara fizikal ataupun boleh dapatkan secara selain daripada dua kaedah yang saya menunjukkan tadi. Okay, so a set of marketing tools that work together to satisfy customer needs and build customer relationship. Okay, so marketing, kamu kena ingat marketing mix ni adalah marketing tools that work together. Dia bekerja dalam keempat-empat dan kiranya bekerja serentak. The 4Ps works together to satisfy customer needs and build customer relationship. Jadi dalam marketing ni, kamu semua setakat ni dah boleh nampak adalah penting, perkara penting untuk memastikan sesuatu kelangsungan produk ataupun perkhidmatan tersebut adalah customer. Kita kena jaga customer melalui pemasaran produk ataupun services dengan berkesan. Other than that, 4Ps ataupun marketing mix ni is a set of controllable tactical marketing tools, product, price, place and promotion that the firm blends to produce the response it wants in the target market. Okay, contohnya, katalah sesebuah syarikat tersebut dia nak masuk
penjualan sesuatu barangan tersebut. Contoh dia nak hasilkan satu barangan baru. Jadi dia akan kaji melalui marketing mix ini. Dia akan tengok the existing market, dia akan tengok dari segi produk, price, promotion dan place yang digunakan oleh competitors dia ataupun pesaing dia, dan dia akan lakukan perkara yang ditambah baik berbanding dengan pesaing-pesaing dia. Okay, so this is the most important part dalam macam mana kita nak fahamkan marketing mix ni. Alright. Okay, sebelum saya teruskan dengan marketing mix ni, saya nak bagi masa rehat kurang dalam 3 minit. I'll come back after 3 minutes, and macam biasa, please refresh your eyes and your back. Pastikan semasa belajar tu jangan terlalu statik depan laptop ataupun your device. Move a bit, and kita akan sambung kurang dalam 3 minit lagi. Okay, thank you. Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. So kita dah ambil break, 3 minutes break untuk kita refresh ourselves, bangun, stretch sedikit, and then kita akan teruskan. Okay, so sebelum saya teruskan, saya nak recap balik apa yang kita dah belajar tadi. Kita dah belajar berkaitan dengan marketing mix, iaitu the core concept of marketing will be the 4 P's, iaitu product, price, place and promotion. Bear in mind that the 4 P's ni sangat penting, especially when it comes to your understanding regarding marketing. And I really hope that in terms of marketing mix ni, kita dah clear. Just to recap, the first P is actually a product which is everything both favorable and unfavorable that a person receive in an exchange. Maksudnya apabila berlakunya pertukaran nilai, produk adalah produk merupakan perkara yang diterima oleh seseorang pelanggan dengan menukar dengan sama ada nilai barangan ataupun dengan wang ringgit. And then the second P would be price, in terms of the amount a customer pays for the product. Dia membayar harga bagi sesebuah produk. Then the marketer will decide how much it will charge for offering a product or service. Jadi dalam marketing punya core, untuk price ni dia akan ditentukan melalui perbincangan dan perancangan yang dilakukan oleh sesebuah organisasi. And then the third piece would be place. It refers to making the product
available at a place which is convenient for customers to access. Okay, place ni pada masa dahulu sebelum kita ada online shopping, pada masa dahulu semua kena dilakukan secara fizikal. Contohnya kalau nak dapatkan laptop, kita kena pergi ke kedai untuk tengok dan test laptop tersebut. Maknanya dekat sini place ataupun tempat di mana kita dapatkan sesuatu produk ataupun kita nak menjual sesuatu produk. Tetapi dengan perkembangan teknologi semasa, we are already in the phase of using online new business, online platform to untuk dapatkan kita punya barangan ataupun kita nak pasarkan barangan kita. Alright, and then the next one, the last P is actually a promotion, which is a form of communication by marketers that inform, persuade, and remind potential buyers of a product in order to influence a response. Maksudnya promotion di sini adalah satu cara ataupun kaedah di mana marketers ataupun pemasar-pemasar ni memujuk, memberitahu ataupun mengingatkan pengguna kepada produk yang dihasilkan supaya ada potential buyer yang berminat untuk dapatkan produk tersebut. Okay, so ini adalah the main core of marketing, which is marketing mix, the 4 piece of marketing mix. Okay, jadi untuk topik-topik ini, untuk produk ni kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam topik 5 dan 6 di mana kita akan tengok features of a product. Kita akan tengok dari segi quality, kita akan bincangkan dari segi branding, packaging, services and warranties. Ini semua termasuk dalam topik 5 dan 6 nanti dalam produk. Untuk price, P yang kedua, kita akan tengok dalam topik 10. Dekat sini kita akan bincangkan pricing strategy, bagaimana sesuatu produk tu diletakkan harga sekian-sekian bagi mewujudkan persaingan dengan produk-produk yang lain ataupun produk-produk yang sama kategorinya. And then in terms of pricing, bagaimana harga sesebuah barangan itu ditentukan, and then allowances, discount and payment terms. Ini semua kita akan belajar dalam topik 10 nanti for price. And then for place, dalam topik 7 dan 8 kita akan tengok marketing channel. Marketing channel ni bagaimana sesebuah pemasaran itu dilakukan dalam bentuk apa. And then in terms of market coverage, assortment, location, inventory and transport. Okay, ini kita akan belajar dalam chapter 7 dan 8. Untuk P yang terakhir iaitu promotion, kita akan belajar dalam topik 9 iaitu sales promotion, advertising. Kita akan belajar periklanan, bagaimana periklanan memainkan peranan penting dalam memastikan ataupun menarik perhatian pengguna-pengguna ataupun potential buyers. And then public relation dan juga direct marketing. Okay. So the marketing mix kita dah cover untuk setakat ini. Alright. So di sini ada ditunjukkan contoh iklan yang pada saya, produk yang selalu kita nampak. Iklan ni sangat simple. Dia just paparkan sebahagian daripada produk tersebut, tapi dia dalam masa yang sama dia menggambarkan, it really tells that Coca-Cola ni dia sebenarnya digunakan, ada produk minuman yang digunakan ataupun diperlukan oleh pengguna untuk memenuhi keperluan untuk hilangkan dahaga. Dekat sini tengok, marketing ni sangat simple, tapi produk dia dipaparkan sebagai something yang kita rasa macam, lepas tengok gambar ni kita akan rasa macam tertarik untuk dapatkan Coca-Cola. Okay, ini adalah contoh yang marketing yang digunakan oleh Coca-Cola secara international. Alright. Okay, jadi kita akan teruskan dengan the second learning objective iaitu marketing core concept. Dalam marketing core concept ni, dia ada 5 perkara yang perlu kita fahami. Okay. Yang pertama, core concept yang pertama dalam marketing adalah, needs, wants and demands. Keperluan, kehendak dan juga permintaan. Perkara pertama dalam marketing core concept. And then the second one would be in terms of product and services.
The third one would be value, satisfaction, and quality. The fourth would be exchange, transaction, and relationship. And the last one will be markets. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan 5 marketing core concept ni? Okay, kita pergi pada perkara yang pertama dahulu. Saya percaya in terms of needs, wants and demands, kamu semua dah belajar dalam, kalau tak salah saya dalam part 1 ataupun part 2, dalam fundamentals of management. Tapi saya ada nak bagi satu tugasan. Okey, sebelum saya bagi tugasan khas tu, saya nak beritahu need, wants and demands ni. Needs, apa yang dimaksudkan dengan needs adalah human being having needs. Kira kita sebagai manusia, kita ada keperluan. Selain pada keperluan, contohnya macam kita kena ada makanan untuk kita teruskan kelangsungan hidup. Selain pada kehendak, kita ada pada keperluan, kita ada needs, which is wants, which is kita punya kehendak. Kehendak ni adalah sesuatu yang kita tidak perlukan, mungkin tidak perlukan, tapi kita mahu untuk dapatkan. Contohnya, instead of kita makan nasi, kalau ikut kita punya wants ataupun kehendak kita, kita nak makan, let's say contohnya makan sushi contohnya. Itu adalah contoh wants. Ataupun demand, demand ni adalah satu permintaan bagi memenuhi kehendak ataupun kemahuan kita. Jadi, apabila sampai pada first marketing core concept ni, dia selalunya dikaitkan dengan Maslow hierarchy of needs, di mana dia melibatkan 5 perkara. Okey, jadi tugasan ataupun pembacaan tambahan yang saya nak awak buat adalah berkaitan dengan Maslow hierarchy of needs. MASLOW, hierarchy of needs. Maslow hierarchy of needs. Dia ada 5 perkara dalam Maslow hierarchy of needs tu. Jadi semasa kelas tutorial nanti, saya akan tanya secara randomly what is actually Maslow hierarchy of needs. Jadi, kamu kena buat pembacaan tambahan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan needs, wants and demands berdasarkan Maslow hierarchy of needs. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada marketing core concepts yang kedua, iaitu product, services and experiences. Okay. A product consists of things which can be purchased by customer to satisfy their needs and wants. Contohnya dekat sini, product, services and experience adalah benda ataupun value yang kita dapatkan dengan kita membayar sesuatu harga. Ini daripada perspektif pelanggan, customer. Bila mereka dapatkan sesuatu produk, perkhidmatan ataupun pengalaman, ia hendaklah ditukarkan dengan sama ada dari segi wang ringgit ataupun dengan persetujuan kedua-dua belah pihak. Okay. So the third marketing core concept will be in terms of value, satisfaction and quality. Okay. In terms of value, the difference between the value obtained by the customer from possessing and using a product and the cost of acquiring the product. Okay, jadi value ni, apa yang dimaksudkan dengan value? Ia adalah sesuatu nilai yang diperolehi oleh pengguna setelah mendapatkan produk tersebut, dan juga apabila dia cuba untuk dapatkan produk tersebut, dia akan melalui satu proses yang melibatkan penggunaan ataupun kepentingan nilai ataupun value sesuatu benda. That is the first one, is in terms of value. Satisfaction ni adalah kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction that can be derived from 2 factors, dari segi customer expectation ataupun product performance. Okey, kepuasan pelanggan terhadap sesuatu perkara, kita boleh tengok daripada konteks yang pertama, iaitu bagaimana dia punya expectation terhadap produk tersebut. Saya bagi contoh, katalah saya ingin mendapatkan handphone baru contohnya. Saya nak beli iPhone, berbandingkan iPhone 13 Pro dah keluar. Jadi bila saya nak dapatkan iPhone tersebut,
I have a high expectation sebabnya saya membayar pada satu harga yang tinggi, contohnya 5 hingga 6 ribu untuk sebuah iPhone, and then I expect the phone to be able to untuk bertahan sepanjang hari supaya saya tak perlu charge banyak kali. Tetapi andai kata expectation saya tidak dapat dipenuhi, katalah saya dah bayar 5 hingga 6 ribu untuk sebuah iPhone baru, tapi unfortunately bila saya pakai, separuh hari bateri dah habis. Jadi in terms of customer expectation, expectation tu tidak dipenuhi. Jadi saya sebagai customer semestinya tidak berpuas hati dengan produk yang saya dapatkan. Itu adalah dari segi konteks yang pertama. Dari segi konteks yang kedua adalah dari segi product performance. Macam saya kata tadi, saya cuba dapatkan iPhone yang baru, tetapi in terms of product performance, contohnya saya perlukan iPhone yang boleh bertahan selama 24 jam tanpa saya perlu charge. Tetapi iPhone 13 contohnya tidak dapat bertahan selama separuh hari contohnya. So secara tidak langsung the product performance adalah sangat mendukacitakan, secara tidak langsung membuatkan saya tidak berpuas hati dengan produk yang telah saya dapatkan. Jadi in terms of customer satisfaction, in terms of expectation dan juga product performances, kedua-dua tersebut memainkan peranan penting dalam memenuhi satisfaction. Dan dari segi quality pula adalah dari segi bagaimana sesuatu produk tersebut dapat memenuhi expectation ataupun dapat memenuhi keperluan dan juga permintaan pelanggan. Quality ni contohnya kalau produk yang berkualiti, pertamanya dia tahan lama, and then memenuhi keperluan pelanggan. Contohnya kalau saya nak beli webcam contohnya untuk saya buat kelas. So of course saya akan pilih webcam yang berkualiti supaya contohnya bila saya tengah buat kelas, tiba-tiba webcam tersebut terbakar ataupun lintas contohnya. So in terms of quality, it is really poor kalau sesuatu produk tersebut tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Okay, so that is the third marketing core concept. Okay, the fourth is exchange, transaction and relationship. Okay, marketing core concept yang keempat yang penting untuk kita fahami adalah akan berlakunya exchange, transaction and relationship. Okay, apa yang dimaksudkan dengan exchange, transaction dengan relationship ni adalah dari segi bagaimana sesebuah produk tersebut diperolehi dengan berlakunya pertukaran nilai ataupun value exchange. Apabila berlakunya value exchange, akan terjadinya transaction. Transaction ni adalah satu proses jual dan beli, dan apabila berlakunya proses jual dan beli, secara tidak langsung menghasilkan satu relationship antara pengguna, customer, dan juga provider. Provider adalah orang yang menyediakan perkhidmatan ataupun produk tersebut. Okay. Itu adalah marketing core concept yang keempat, the fourth marketing core concept, exchange, transaction and relationship. And then the last marketing concept di sini adalah in terms of market. Apa yang dimasukkan market? Market is a place where potential sellers and buyers meet with specific intention. The purpose of a seller is to make profit from transaction, while the purpose of a buyer is to gain access to product and services which he requires at an affordable price. Okey, apa yang dimaksudkan dengan market ni adalah tempat di mana berlakunya proses jual beli. Okey, kalau dahulu macam saya kata tadi, previously untuk berlakunya proses jual beli selalunya dilakukan secara face to face ataupun secara fizikal. Contohnya kalau dulu saya nak beli whiteboard, saya kena pergi ke kedai alat tulis, stationery shop. Whiteboard tu saya simpan dekat saya punya office. Tetapi selepas daripada berlakunya perkembangan teknologi advancement, in terms of market ni, dia tidak lagi limited to physical and face-to-face interaction, but it also includes online platforms. Okay, so saya harap dekat sini untuk marketing core concept ni kita dah jelas. Sebelum kita akan teruskan dekat sini explanation yang saya kata tadi, in terms of needs, kat sini dia ada beritahu pecahan pada setiap daripada marketing core concept tadi. In
terms of needs, what is actually needs? Needs ni adalah state of felt deprivation including physical, social and individual needs dalam memenuhi keperluan kehidupan kita. Ini yang kita kena penuhi, which is the first one is the needs. And then the wants, which is a form that a human need takes as shape by culture and individual personality. Beza antara keperluan dan juga kemahuan adalah keperluan ni adalah perkara-perkara basic in life. Contohnya, saya beri contoh yang dekat dengan kita adalah kita sebagai rakyat Malaysia, selalunya kita, makanan ruji kita adalah nasi. So, in order for us to satisfy our needs, in terms of nak memuaskan keperluan macam kita lapar, kita selalunya makan nasi. Tetapi bila kita ikut kehendak kita ataupun wants, kita nak makan contohnya fast food. Macam contoh yang saya beri tadi adalah sushi contohnya. Itu adalah salah satu contoh kemahuan, which is wants. And demands adalah dari segi permintaan. Human wants backed by buying power. Apabila terdapatnya demand, maka akan ada supply untuk memenuhi demand tersebut. Okay, what is meant by marketing offers? It's some combination of product, services, information or experiences offered to a market to satisfy a need or want. Okay, apabila awak nampak perkataan marketing ni, secara tidak langsung, automatically awak akan teringat bahagian to satisfy a need or a want, di mana marketing ni memang tugas core dia adalah, tugas asas dia adalah untuk memenuhi keperluan ataupun kemahuan. Okay, ini yang saya explain tadi berkaitan dengan customer value, customer satisfaction, exchange, di mana berlakunya pertukaran, di mana pertukaran tersebut melibatkan a desired object from someone by offering something in return. Apabila berlakunya transaksi, di mana transaksi pertukaran di antara dua orang ataupun lebih, melibatkan pertukaran nilai sesebuah barangan dengan sesuatu nilai yang lain, contohnya dalam bentuk wang ringgit. Dan transaksi ni in terms of a trade of values between two parties. Ini adalah explanation berkaitan dengan marketing for concept tadi. Macam tadi dalam gambar tadi, kalau masih ingat, perkara yang terakhir adalah market. So ini adalah explanation, which is the set of all actual and potential buyers of a product or services, di mana ini adalah satu platform ataupun satu kaedah di mana kita sebagai pengguna mendapatkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan di dalam ataupun melalui sesebuah platform. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan konsep of exchange, saya nak bagi rehat lagi lebih kurang dalam 3 minit untuk kita pergi refresh ourselves, and then kita akan sambung sekejap lagi. Saya nak minum air sekejap. Okay, thank you.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. Kita dah habis 3 minutes break between slides. So semua dah minum air and then refresh your eyes and stretch. So kita teruskan dengan the concept of exchange. Okay, the concept of exchange ni adalah satu konsep yang kita akan tengok dengan lebih mendalam daripada apa yang kita belajar tadi. Kalau awak tengok dalam the fourth marketing core concept, dia ada dekat situ exchange, transaction and relationship. Jadi the concept of exchange ni dia lebih nak explain berkaitan dengan bagaimana sesuatu pertukaran itu dihasilkan. Okay. So the necessary condition for exchange, it must be at least two parties, melibatkan dua pihak bila kita nak melakukan pertukaran. Kalau kita fikir secara logik, bagaimana kita nak lakukan pertukaran kalau hanya sebelah pihak sahaja yang ada? Contohnya takkanlah saya nak tukar barangan dengan diri saya sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan at least two parties. Contohnya antara saya dengan kawan saya. It must be at least with two parties. Kiranya melibatkan dua pihak. And then the exchange of something of value. Kena buat pertukaran yang benda yang melibatkan sesuatu benda bernilai. Sebagai contoh, tukar, katakanlah saya nak buat pertukaran, nak buat exchange in terms of product. Misalnya produk yang bernilai, contohnya macam baju. And then communication and delivery. Bagaimana kita nak lakukan exchange bila kita ada communication antara dua pihak dan juga berlakunya penghantaran barangan ataupun penerimaan barangan antara kedua-dua belah pihak. Dan the concept of exchange, it must involve the freedom to accept or reject. Okay, exchange ni tidak semestinya kamu kena wajib untuk menerima tawaran tersebut ataupun produk ataupun perkhidmatan tersebut, tapi kamu ada seseorang pelanggan ataupun pengguna, dia ada hak untuk menerima ataupun menolak sesuatu produk ataupun perkhidmatan. And the desire to deal with other parties. Kiranya selain daripada, contohnya kalau saya nak beli barangan, nak melakukan pertukaran nilai, tak semestinya saya kena lakukan dengan satu orang sahaja. Maka saya sebagai pengguna ada hak untuk tengok option-option yang lain. Ada dengan contohnya selain daripada kedai A, boleh tengok dengan kedai B. Tengok ke ability to deal with other parties. Okay, menurut Lam ni dalam good text yang kita akan rujuk sepanjang semester ni. Lam ni adalah orang yang menulis berkaitan dengan marketing. The concept of exchange according to him or her ni, Lam ni, adalah the idea that people give up something to receive something they would rather have. Kiranya bila kita nak buat pertukaran ataupun exchange ni, the people give up something, dia melepaskan sesuatu barangan ataupun nilai in order to receive something they would rather have. Maksudnya dia melepaskan sesuatu barangan ataupun nilai, contohnya melepaskan wang ringgit bernilai RM100 untuk membeli sesuatu barangan yang mereka lebih berminat. Contohnya saya ada RM100, RM100 itu saya gunakan untuk melakukan pertukaran untuk mendapatkan barangan, contohnya saya nak beli headphone contohnya. Okey, menurut Kotler, the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. Sama juga, dia melibatkan proses untuk kita melepaskan sesuatu nilai ataupun barangan kepada seseorang dengan mengambil kira ataupun dengan ada tawaran untuk mendapatkan something in return. Kita dapatkan something balik untuk perkara ataupun produk yang kita nak lepaskan tersebut. Okay, that is the concept of exchange. Kena ingat 5 perkara ni, kalau ditanya dalam exam, at least you are able to explain this necessary condition for exchange. At least two parties, something of value, communication and delivery, freedom to accept or reject, and desire to deal with other party. Okay. However, tetapi dalam konsep of exchange tadi,
Dia ada tetapi dia, which is exchange may not take place even if conditions are met. Mungkin ada exchange tidak berlaku walaupun kesemua condition tu telah dipenuhi. Mungkin ada pihak yang menarik diri, ada berlakunya perkara-perkara yang melibatkan exchange yang tidak terjadi, which is other than that, which is an agreement must be reached and marketing occurs even if exchange does not take place. Walau apapun yang terjadi, marketing masih lagi memainkan peranan dalam memastikan barangan ataupun produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan sampai ke pengetahuan pengguna, potential buyers ataupun potential users. Okey, jadi kita akan masuk kepada ini part ini dia macam berat sikit lah. Sebab ni kita akan tengok 5 marketing management philosophies. Kalau tengok dekat sini, dia ada production, product, selling, marketing dengan social marketing. Okey, apa yang dimaksudkan dengan marketing management philosophies ni ataupun orientation is a marketing concept or marketing management philosophies that are used by the business to guide their marketing effort. Okey, kita tengok daripada kacamata sebuah perniagaan yang dijalankan. Jadi marketing management philosophies ni ataupun pemahaman berkaitan dengan marketing management digunakan oleh syarikat-syarikat ataupun organisasi dalam memastikan pemasaran dilakukan dengan berkesan. Jadi kelima-lima perkara ini salah satunya digunakan oleh organisasi-organisasi besar. Tak kiralah penjual dari besar atau kecil, kebanyakan mereka menggunakan marketing management philosophies ni. Dia ada 5 orientation. Dia pertama production, yang kedua adalah the second orientation adalah product, the third orientation will be selling, the fourth one is marketing, and the last one will be social marketing. Social marketing ni boleh dikatakan kaedah barulah sebabnya sebelum ni dalam sosial mungkin tidak terlalu popular seperti sekarang ni. Tapi dengan adanya segala jenis app yang ada menyebabkan social marketing ni adalah salah satu trend dalam marketing. Basically, the marketing concept relate to the philosophy a business use to identify and fulfill the need of its customers, benefiting both of customer and the company. Okey, sebagai sebuah syarikat, dalam memastikan kelangsungan syarikat, dia kena pastikan marketing punya orientation yang digunakan hendaklah memenuhi keperluan ataupun keuntungan kedua-dua belah pihak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua belah pihak ni adalah antara customer yang membeli barangan kita dan juga company, iaitu syarikat kita yang mengeluarkan barangan tersebut. Kedua-dua pihak ni kena perolehi kelebihan apabila mendapatkan produk tersebut. Contohnya, customer bila dapat produk tersebut, dia happy, dan company yang menjual produk tersebut, dia akan rasa happy sebabnya dia memperolehi keuntungan. Okay, so what does it mean by the first marketing management orientation is in terms of production. Okay, so ini explanation untuk orientation yang pertama, production, iaitu this is one of the oldest marketing management philosophies that focus on internal capabilities of a firm rather than customer needs and wants. It emphasizes on produced product that have great demand from customer, produced based on capabilities of a firm, with thinking what is customer needs and wants, firm created customer needs and wants. Production in orientation, making products that easily available and affordable, and then improve production and distribution strategy. Okey, apa yang dimaksudkan dengan production orientation, iaitu orientation yang pertama, in terms of marketing ni, dia adalah satu jenis marketing orientation di mana dihasilkan produk berdasarkan kemampuan syarikat dia. Tak kiralah contohnya demand untuk sesuatu barangan tersebut tinggi, tetapi syarikat tersebut hanya mampu untuk hasilkan contohnya 100,000 botol air mineral sebanyak setahun. Jadi dia bergantung pada production orientation tu dimaksudkan dengan kemampuan internal ataupun kemampuan syarikat tersebut dalam
mengeluarkan produk tersebut. Tak kira lah demand untuk air botol, contoh air botol mineral setahun 200,000, tetapi tak kira jumlah yang diperlukan, tapi syarikat tersebut menghasilkan produk secara kemampuan, mengikut kemampuan syarikat tersebut. Okay, selling orientation. Orientation yang kedua adalah in terms of selling orientation, iaitu the idea that people will buy goods and services if aggressive sales technique are used and that high sales results in high profit. Okay, kalau saya rasa contoh yang paling mudah, yang mudah untuk kita faham berkaitan dengan selling orientation ni adalah in terms of contohnya macam dekat TV. Kalau TV kita tengok CJ Wow Shop, iklan dia memang akan keluar setiap setengah jam ataupun setiap sejam dekat TV. Kadang contohnya macam kita tengah tengok drama, tiba-tiba ada iklan CJ Wow Shop. Itu adalah salah satu contoh selling orientation di mana dia gunakan aggressive sales technique. Dia akan kekerapan dia keluar dekat ke udara sangat kerap. Itu yang dimaksudkan dengan agresif, di mana dia sentiasa keluar ataupun ke udara untuk memastikan pengguna ingat ataupun berminat untuk membeli barangan tersebut. The company use an aggressive sales technique for using TV. Macam saya beri contoh tadi, TV3 ataupun media prima punya TV. Dia ada CJ Wow Shop, radio, advertisement, personal selling, and etc. in order to promote their product to potential customers. For example, CJ Wow Shop promote the product by using an attractive advertisement to persuade people to buy the product. Okay, macam saya bagi contoh tadi berkaitan dengan CJ Wow Shop. Selain daripada itu, kalau awak tengok pada bulan puasa dahulu, sekarang lah, kalau dekat TV, radio, kalau awak perasan, kalau kita tahu iklan tu keluar, iklan tu menandakan bulan Ramadan dah tiba. Saya rasa semua tahu sebabnya iklan tu memang sentiasa ke udara. Tak kira dalam TV ataupun dalam radio, itu iklan yang menjual kurma, iaitu kurma Yusof Tayub. Itu adalah salah satu contoh selling orientation di mana digunakan aggressive sales technique. Okay, so the third marketing management orientation adalah in terms of marketing orientation. Okay, ada setengah syarikat dia menggunakan marketing punya orientation di mana the idea that social and economic justification for an organization's existence is the satisfaction of customer wants and needs while meeting organizational objective. Okay, apa yang dimaksudkan dengan marketing ni adalah di mana company will initially identify the needs and wants of target market. Dia memfokuskan kepada apa yang customer perlukan dan apa yang customer nak, and then dia akan mengintegratekan all organization activities and achieving long-term goals for the organization by satisfying customer wants and needs legally and responsibly. Okay, kalau nak mudah faham ni, kita dengan marketing orientation ni, kalau awak tengok sebagai contoh, selalunya bagaimana McDonald dia memasarkan dia punya makanan segera. Dia memaparkan dari segi kelebihan dari segi marketing, di mana iklan-iklan dia sangat menarik perhatian, dan juga bila kita tengok iklan tu kita tahu, okay, so a new product is coming. Contohnya macam selalu kalau bulan puasa, kalau kita tengok chicken fold over ataupun beef fold over tu, kalau raya Cina, kalau Chinese New Year, kalau salah saya burger prosperity, itu adalah contoh marketing orientation. Dia sangat vibrant dan juga dia menarik perhatian. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan societal marketing, kita rehat sekejap dalam 2 minit. Saya akan sambung lepas 2 minit.
Okay, terima kasih kerana masih lagi setia menonton, and thank you very much for your attention. Okay, so kita teruskan dengan marketing orientation yang ketiga. Sorry. Yang keempat iaitu societal marketing orientation. Okay, apa yang dimaksudkan dengan societal marketing orientation adalah it extend the marketing concept by acknowledging that some of products that customer want may not really be in their best interest or the best interest of the society. The organization exists not only to satisfy customer need and wants and to meet organizational objective, but also to preserve or enhance individuals or societies' long-term best interests. Okay, so this is an interesting question. Currently, many of companies applying this concept. Why? Kenapa kebanyakan syarikat sekarang ni dia gunakan orientation in terms of societal marketing? Saya bagi contoh dekat sini, dia bagi contoh cooking oil. Previously produced with high cholesterol. Dia menjual minyak masak, tapi dalam masa yang sama dia mengeducate society in terms of uh, menggunakan minyak masak ni dia adalah high cholesterol. But nowadays people are more concerned about their health. Therefore, the company produce cooking oil with free cholesterol punya formulation. Satu contoh lain yang saya boleh bagi untuk jelaskan what is societal marketing orientation. Kalau awak tengok dekat TV3 dia ada rancangan bersamamu. Kalau awak pernah tengok ataupun selalu tengok, kalau perasan bersamamu tu ditaja oleh sebuah syarikat beras. Kalau semua tahu syarikat beras apa, cuba cari, cuba tengok di mana syarikat beras tersebut. Dia secara tidak langsung dia buat dia punya marketing ataupun dia punya pemasaran, dia mewar-warkan produk dia melalui program-program yang melibatkan customer service punya CSR punya program, di mana dia memberi bantuan kepada orang susah, dalam masa yang sama dia menunjukkan produk yang dia hasilkan dan dia bagi bantuan kepada pengguna tersebut. Kalau nak tahu syarikat apa, boleh tengok ataupun boleh cari nanti. Okay, so saya minta maaf tadi saya dah kata 5 marketing management philosophies. It is actually a 4 marketing management philosophies. The first one yang saya beritahu tadi, production, and then sales, marketing, and societal. Okay, so this is the orientation, and fokus ni adalah bagaimana sebuah syarikat tersebut memastikan orientation yang dipilih dapat memenuhi organisation objektif. Contohnya, bila sebuah syarikat tu dia menggunakan orientation in terms of production, dia akan keep asking the right questions, such as what can we make or do best in terms of doing production. Bagaimana dia nak hasilkan ataupun dia nak dapatkan produk yang terbaik. In terms of sales, how do we sell more aggressively? Kalau dia orientation in terms of sales, dia pentingkan penjanaan jualan ataupun dari segi sales, dia akan keep on tanya diri syarikat tersebut ataupun diri sendiri, bagaimana kita sebagai syarikat nak hasilkan lebih banyak keuntungan melalui penjualan dengan lebih agresif. And then in terms of marketing, syarikat-syarikat yang menggunakan orientation ni, dia akan lebih fokus dengan soalan-soalan, contohnya what do customer want and need, apa yang customer selalunya mahu dan juga apa yang demand yang tengah in sekarang. Dia akan bertanyakan soalan-soalan fokus seperti ini. And then in terms of societal, dia akan tanyakan soalan yang sama, tetapi dengan tambahan bagaimana how can we benefit the society. Contohnya macam saya bagi tahu tadi, sebuah syarikat beras yang sebelum ni dia memang menaja program bersamamu dekat TV3. Kalau awak tengok dekat situ, di samping dibuat CSR ni adalah program yang membantu masyarakat. Dalam masa yang sama, secara tidak langsung dia dapat memasarkan produk dia secara tidak langsung. Okay, so kita masuk pada learning objektif yang keempat,
Iaitu kita nak tanya bagaimana perbezaan di antara sales dengan marketing orientation. Okey, dekat sini cara kita nak tengok adalah so perbezaan dia dekat sini sales orientation yang pertama, dan perkara yang dibandingkan yang kedua adalah market orientation. Dan kita akan tengok dari segi kolom, dari segi fokus in terms of sales orientation, bagaimana sesebuah organisasi yang mementingkan sales ni dia lebih kepada inward. Inward ni dia lebih kepada bagaimana sesebuah taktik ataupun sesebuah strategi tu lebih memfokuskan kepada kekuatan dalaman mereka. Berbanding dengan market orientation, dia akan melihat outward. Outward ni dari segi bagaimana pasaran sekeliling react to any type of demand. Dia akan tengok, contohnya syarikat yang menjual makanan segera, dia akan tengok, okey, pada bulan Oktober misalnya, buat musim panas, dia akan tengok, okey, demand untuk mendapatkan aiskrim contohnya ataupun minuman sejuk lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan lain contohnya. And then in terms of firm's business, dekat sales orientation ni, dia selling good and services, dia memang jual barangan dan services saja. Tetapi kalau market orientation ni, dia lebih kepada nak memenuhi permintaan dan juga kehendak pelanggan kepada sesiapa, dekat sini for whom, kepada siapa yang memperolehi benefit, iaitu semua orang. Dekat sini, dekat market orientation, hanya specific groups of people yang memperolehi kelebihan tersebut. Okay, what is the primary profit goal? For sales orientation, dia memang nak maksimumkan dia punya sales volume. Kalau boleh, kalau bulan ni contohnya syarikat A, dia perolehi sales sebanyak 1 juta, the next month memang dia target untuk dapatkan 2 kali ganda. Itu adalah sales orientation. And then in terms of compared to market orientation, dia lebih kepada bagaimana dia nak memenuhi kepuasan pelanggan, customer satisfaction. The last the last differentiation between tools to achieve, the first one for sales orientation, dia memang bergantung kepada promosi sahaja, promosi semata-mata, berbanding dengan market orientation, it coordinated use of all marketing activities. Selain daripada promosi, dia bergantung, contohnya macam tadi saya beritahu, dia menggunakan societal punya orientation, di mana syarikat beras tersebut dia menggunakan program bersamamu untuk membuat kebaikan, membantu orang-orang susah. Dalam masa yang sama, dia juga menunjukkan dan memasarkan produk-produk dia melalui program tersebut. Okey, ini slides daripada tahun 2019, di mana this is antara 23 best marketing campaigns of 2019 to fuel your inspiration. To fuel your inspiration. Dia boleh tengok dekat website ni, Notes ni boleh tekan link tu, kamu boleh tengok, dia akan membawa kamu kepada satu website. Antaranya dia tunjukkan ini adalah salah 4 contoh daripada 23 best marketing campaigns of 2019. Yang pertama McDonald's, yang kedua Kate Spade, yang ketiga Coca-Cola, last one is Lego. Ini adalah 4 company yang ditunjukkan sebagai best marketing campaigns of 2019. Okay. Alright. Jadi kita dah sampai kepada learning objective yang kelima, iaitu why study marketing. Kenapa kita perlu belajar marketing ni? Instead of kalau kita memang kita ada belajar jurusan perniagaan, tapi ada kepentingan untuk kita belajar marketing. The first one is because of important to society. Kita sebagai pelajar universiti, kita kena selalu being analytical, kita kena tengok, okay, in terms of marketing sesuatu perkara ataupun produk tersebut, adakah ia penting kepada masyarakat setempat? Saya beri contoh macam selalunya produk-produk timbang kilo ataupun produk kosmetik ni, dia punya approach of marketing tu sebenarnya tidak memberi important part to the society. Jadi itulah penting kita study marketing ni, kita boleh nilai
apa ataupun content of marketing yang betul-betul memberi manfaat kepada orang, dan juga bagaimana kita nak educate pengguna ataupun customer ataupun consumer dengan iklan-iklan yang lebih educational berbanding dengan iklan-iklan yang sensasi. And then the second point why study marketing is in terms of important to business. Okay, marketing ni sangat penting. Saya bagi contoh contohnya saya adalah saya ada syarikat yang mengeluarkan pakaian, contohnya pakaian musim hujan. Tetapi pada event tu, kalau pada penghujung tahun bulan September sampai Disember selalunya adalah musim hujan, especially dekat negeri-negeri di sebelah timur, pantai timur. Jadi event tu saya dah ada satu produk yang sebenarnya ada peluang untuk laris dekat pasaran, tapi bila saya tak ada proper education in terms of what is marketing, even though saya ada produk yang ada potential untuk berjaya, tapi without an effective marketing plans and marketing strategies, it will cost me that the product will fail lah. Kiranya even though saya ada pakaian hujan yang mungkin bermanfaat untuk digunakan oleh pengguna-pengguna pada musim hujan, tapi kalau saya ada produk tersebut tapi saya tidak mewar-warkan kepada potential buyers, jadi secara tidak langsung dia memberi kesan kepada bisnes ataupun perniagaan yang saya jalankan. Sebab itu, marketing is important to business because it helps business to tell everyone what they offer. Apa yang sesebuah syarikat ataupun organisasi tersebut menjual produk-produk. Tak kira apa-apa produk, tapi kena pastikan in terms of marketing, produk ataupun information berkaitan your product or services sampai kepada pengguna. Okay, the third part of why we study marketing is a good career opportunities. Okay, in terms of marketing ni, especially orang-orang yang extrovert, yang suka bercakap, yang suka untuk berada in the center of attention, marketing is a good career opportunities for you actually. Tak kira lah awak student bidang transportation, saya ada kawan-kawan yang terlibat dalam bidang marketing, even though they are graduates from degree of business, tetapi sebab minat mereka dalam bercakap dan juga memastikan marketing tu sampai kepada pengguna ataupun pelanggan, so they are working in marketing punya field. Jadi marketing is actually a good career opportunities for you guys to consider selepas pada, contohnya lepas habis diploma ni, lepas habis degree, mungkin kamu boleh tengok potential career move. Kamu lebih suka untuk bercakap ataupun menjual barangan secara meluas. So marketing is a good career opportunities for you. Yang keempat adalah for you. Kiranya kenapa kena study marketing ni? Kita nak pastikan apa-apa maklumat yang kita terima, tak kira lah marketing dekat social media ke, marketing yang pelik-pelik, marketing yang menggunakan teknik yang kadang-kadang tak masuk akal. Kita sebagai pelajar, kita tengok, kita boleh nilai, kita boleh at least kita boleh discuss dalam our class, dalam tutorial. Contohnya, kalau kamu katalah ada berlakunya isu berkaitan dengan marketing, kita boleh discuss dalam kelas tutorial kita so that we can analyse based on what we have learned so far. Okay. Jadi, dekat sini saya rasa untuk chapter 1 kita dah habis. Kat sini dia ada satu kata-kata yang for me it's very revealing dengan kepentingan of marketing and innovation, where business has only two functions. Saya nak tambah two functions in order to survive, iaitu first one marketing, bila dia memasarkan produk dia ataupun dia mewar-warkan kewujudan dia, maka the customer recognize the company. And then yang kedua, in terms of innovation, kalau sesebuah syarikat tu nak pastikan kelangsungan dia kenalah innovate, dia kena ada perubahan pada setiap masa. They are able to fit into any economical situation. Okay, jadi saya rasa untuk hari ini, untuk minggu pertama kita dah cover for the first chapter. Andai kata
ada yang belum jelas, saya akan buka masa untuk kita discuss dalam kelas tutorial nanti, and then you can ask me any kind of question berkaitan dengan chapter yang pertama ni, and then saya akan follow up dengan tugasan yang saya beri semasa lecture tadi, iaitu Maslow Hierarchy of Needs. Okay, so terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa waktu tutorial nanti. Assalamualaikum.